Yang bahagia Tan Sri Bernard Dempok, Presiden Kehormat APKO, barisan kepimpinan APKO di semua peringkat, ahli-ahli APKO serta rakyat jelata sekalian, kepisanangan, keansayan, kepibosian, selamat petang, salam sejahtera. Tada cahau, hari ini merupakan satu lagi hari bersejarah dalam perjuangan APKO. APKO membuka lembaran baru dalam perjuangan politik yang menjurus kepada politik pembangunan, yaitu satu gagasan perjuangan politik yang bercirikan global dan inklusif, yang juga satu penghijrahan daripada politik perkauman kepada politik aspirasi rakyat berbilang kaum. Lembaran baru ini adalah kesinambungan perjuangan APKO yang pragmatis, dinamik, dan dipacu oleh denyutan nadi rakyat yang dahagakan perubahan dan kemajuan. APKO dan barisan kepimpinan silamnya telah mengharungi pahit maung cabaran perjuangan dan telah berjaya meneruskan perjuangan dengan kebijaksanaan, kelasakan, dan semestinya pengorbanan. Terletak di bahu saya pada petang ini satu tanggung jawab berat, yaitu untuk melancarkan lembaran jenama APKO yang baru ini. Tambahan pula, pelancaran ini kita lakukan secara talian terus ataupun online, sejajar dengan kehidupan norma baru, yaitu dengan mengamalkan penjarakan sosial secara fisikal sebagai usaha untuk memerangi wabak coronavirus yang melanda dunia pada masa ini. Pelancaran secara online ini melambangkan satu penghijrahan dari fisikal kepada maya yang dimungkinkan oleh teknologi digital dan inovasi. Sekaligus memberi isyarat secara langsung bahwa rakyat jelata juga perlu berhijrah ke era teknologi digital dalam menjalankan hidup seharian kita. Pada masa yang sama, pelancaran jenama baru APKO ini juga dibuat pada ketika bermulanya kemelesetan ekonomi dunia yang dikatakan kemelesetan paling teruk yang belum pernah dialami sebelum ini. Penjenamaan ini adalah satu perubahan besar bagi APKO. Sudah tentu berbagai persoalan berbangkit. Kenapakah APKO dijenamakan semula? Apakah sebabnya? Apakah matlamatnya? Apakah hala tujuh APKO yang baru dan sebagainya? Sebenarnya langkah memperbaharui prinsip asas APKO bermula dengan satu resolusi dalam persidangan tritahunan APKO pada Oktober 2018. Suatu pasukan petugas khas yang diketuai oleh Yang Berhormat Senator Datuk Donald Peter Juntin, Timbalan Presiden APKO, telah ditubuhkan dan dibantu oleh Saudara Nelson Anggang, Setiausaha Agung, dan juga pengkaji-pengkaji APKO untuk menjalankan kajian terperinci mengenai apakah pandangan ahli dan juga rakyat tentang hala tuju perjuangan APKO yang seterusnya. Hasil kajian telah membuktikan bahwa rata-rata ahli APKO dan juga rakyat jelata memberi pandangan positif. Mereka bercadang bahwa sebaik-baiknya perjuangan APKO selepas ini wajib menjurus kepada prinsip asas yang lebih inklusif dalam perjuangannya. Akhirnya, setelah mendapat persetujuan, kami telah mengangkat cadangan perubahan tersebut pada persidangan luar biasa untuk memindah perlembagaan parti untuk pertimbangan perwakilan. Syukurlah pada para perwakilan memberi sokongan padu, dan selepas itu kami mengangkat inisiatif ini untuk kelulusan pendaftar pertubuhan. Di sebalik beberapa persoalan daripada pihak tertentu, kita juga boleh membalas dengan persoalan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh rakyat Sabah, seperti kenapakah kadar pengangguran di Sabah berada pada tahap 5,6%. Sedangkan di peringkat nasional, kadarnya berada di bawah 3%. Dan kenapakah pendapatan per kapita Sabah
masih lagi bernilai Rp25.000 berbanding dengan Rp46.000 di peringkat kebangsaan ataupun berbanding dengan Sarawak yaitu pada nilai Rp49.000. Sedangkan Sabah ini kaya dengan pelbagai sumber asli. Tidak keterlaluan untuk mengatakan bahwa kedudukan ekonomi Sabah yang keterbelakangan ini adalah karena selama ini Sabah telah melalui pergolakan politik yang sangat dahsyat ataupun robust politik yang sudah berlaku lebih 5 dekad lamanya. Bukan saja kita menukar kerajaan setiap dekad, tetapi pucuk kepimpinan negeri lebih banyak berpolitik daripada fokus untuk memimpin pembangunan ekonomi rakyat. Adakah rakyat mahu supaya robust politik yang dibiarkan berterusan? Atau adakah rakyat jelata mahukan politik pembangunan yang lebih terpimpin? Bagi APKO, kegiatan berpolitik yang keterlaluan perlu diredahkan dan pada masa yang sama politik perkauman dan agama perlu dihentikan. APKO nekat memulahkan proses ini dengan menghentikan politik perkauman dengan cara memperkasakan prinsip APKO untuk menjadi lebih inklusif dan diverse dalam perjuangannya. Inilah sebabnya kenapa kita menjenamakan semula APKO. Seterusnya, barangkali ada juga pihak yang bertanya, adakah APKO akan meninggalkan perjuangan APKO selama ini? Seperti memelihara bahasa Kadazan Dusun, membela hak tanah orang asal, mempertingkatkan penyertaan orang-orang asal dalam perdagangan dan perniagaan, pendidikan, dan pengajaran dan pembelajaran Bible knowledge dalam sistem persekolahan dan sebagainya. Kesemua perjuangan ini adalah sebahagian daripada aspirasi dan kehendak rakyat Sabah. Dan oleh sebab itu, kita mesti teruskan inisiatif ini dengan lebih lasak lagi. Pada masa yang sama, aspirasi dan kehendak rakyat ini akan kita perluaskan dengan memperjuangkan juga aspirasi pelbagai etnik di Malaysia untuk mendapatkan bahasa ibunda mereka diajar di sekolah-sekolah dan sebagainya. Contohnya sudah ada permintaan daripada bangsa Bajau Samah supaya bahasa Samah itu diajar di sekolah kerajaan. APKO akan memperjuangkan permintaan ini dengan berkolaborasi dan bekerjasama dengan NGO bangsa Samah yang ada. APKO juga telah membuat resolusi untuk menyokong penuh supaya Unified Examination Certificate UEC diberi pengiktirafan oleh kerajaan. Sebab kerajaan Sabah sendiri sudah pun menyatakan pengikhtirafannya. Kesemuanya ini merupakan aspirasi dan kehendak rakyat berbilang kaum yang bukan sahaja bersifat global dan memenuhi kehendak rukun negara, tetapi ia juga penting dalam usaha memastikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Begitu juga dalam hal berkenaan keadilan dan integriti. APKO akan terus berjuang untuk memperbetulkan pelbagai kepincangan dalam urus tadbir kerajaan, terutama sekali yang berkaitan dengan keselamatan dan kedaulatan. Hal ini, persoalan pelaksanaan perjanjian Malaysia tahun 1963 akan kita bangkitkan dengan lebih agresif. Perjuangan menuntut hak-hak negeri Sabah yang termaktub dalam MA63 perlu diperhebatkan sehingga kita berjaya menuntut semula kesemua hak negeri di bawah bayu ini. Urus tadbir yang baik atau good governance hendaklah kita tegakkan semula, terutama sekali dalam urus tadbir kewarganegaraan. Perjuangan APKO akan memberi penekanan khusus dalam perkara ini sehingga Allah kita mendapat penyelesaian tuntas. APKO selama ini sangat prihatin dengan hakikat bahawa pertumbuhan penduduk Sabah yang sangat luar biasa dan kebanjiran pendatang asing tanpa izin parti perlu ditangani dengan penuh integriti, budaya sivik dan kesungguhan demi kepentingan semua yang terlibat. Keprihatinan rakyat
terhadap demographic re-engineering di Sabah terserlah dengan fakta yang terdapat dalam banci penduduk bermula tahun 1970 sehingga tahun 2010. Sebagai contoh, kita lihat banci penduduk pada tahun 1970 yang menunjukkan bahwa penduduk Sabah hanyalah 636.431 berbanding dengan jumlah 976.269 bagi penduduk Sarawak. Namun dalam masa 4 dekad, tiba-tiba pada tahun 2010, penduduk Sabah mengatasi jumlah penduduk Sarawak sebanyak 700.000. Yaitu dengan total keseluruhan sebanyak 3,12 juta bagi Sabah dan hanya 2,42 juta bagi Sarawak. Sedangkan pada tahun 1970, penduduk Sarawak mengatasi jumlah penduduk dari Sabah sebanyak 339.838. Jawaban terhadap kenapa adanya pertumbuhan penduduk Sabah yang luar biasa ini terdapat dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai pendatang asing tanpa izin di Sabah. Pelbagai salah laku, salah guna kuasa, dan perbuatan rasuah telah dinyatakan oleh pelbagai saksi dalam pendengaran awam RCI tersebut. Kajian APCO tentang perkara ini juga membuktikan bahwa terdapat lebih 80% parti telah mendapatkan pengenalan secara rasuah. Pengakuan responden tersebut boleh dapati di laman web APCO untuk makluman umum. Dalam perjuangan memberantas rasuah dalam agensi yang terlibat dalam urus takbir kewarganegaraan, kita akan teruskan usaha kami dengan lebih lasak lagi, sehinggalah kebincangan ini selesai secara tuntas. Kami sadar bahwa banyak isu rasuah dan korupsi dalam agensi-agensi telah mengakibatkan pelbagai masalah untuk rakyat. Oleh itu kami tidak boleh lagi mengabaikan penularan masalah ini. Dalam jangka masa pendek dan pertengahan, perjuangan untuk mengurangkan kos perniagaan di Sabah sebagai salah satu usaha untuk menarik pelaburan yang berkualiti ke Sabah juga akan diperhebatkan. Pada masa yang sama, APCO akan mempromosikan Sabah sebagai investment destination of choice for resource-based downstream processing dengan cara mempromosikan strategic geographical location of Sabah within di Lombok Makassar Straits. Bakat-bakat usahawan pelbagai kaum di Sabah di semua peringkat perlu dipupuk dan diberi dorongan serta insentif supaya kita dapat membina usahawan yang mampu memacu pembinaan sumber kekayaan yang baru, mewujudkan peluang pekerjaan dan seterusnya menjadi jentera pertumbuhan ekonomi Sabah. Jelas, langkah kehadapan untuk rakyat Sabah perlu bergerak dengan penuh keyakinan, sekukuh Gunung Kinabalu, dan maju ke hadapan secara progresif, tidak kira keturunan, kaum dan agama, dan harus berganding bahu untuk berjuang sebagai sebuah pasukan yang progresif, dinamik, dan bersatu padu. Sebab itulah APCO mengucapkan sayonara kepada politik perkauman. Jenama baru ini melibatkan perubahan pada intipati namanya daripada Pertubuhan Pasukan Magun Kerdazan Dusun Murut Bersatu ataupun United Pasukan Magun Kerdazan Dusun Murut Organization APCO kepada Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu ataupun United Progressive Kinabalu Organization APCO dengan logo dan bendera yang baru. Wawasan, misi, visi serta objektif APCO juga telah disesuaikan dan diperbaharui dengan ideologi perjuangan baru selaras dengan aspirasi dan kehendak rakyat jelata masa kini. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, langkah kehadapan untuk APCO yang perlu senantiasa mengambil iktibar daripada sejarah perjuangan politiknya. Kita terdidik dengan pahit manis perjuangan APCO bermula dengan penubuhan United Kerdazan National Organization UNKOH pada tahun 1961. Kita juga berbangga bahwa obor perjuangan yang kita bawa pada hari ini terus relevan walaupun sudah bertahun sejak perjuangan diasaskan oleh UNKOH yang merupakan parti pertama yang ditubuhkan
di Sabah. UNCO ditubuhkan sebagai respon pimpinan masyarakat Momogun terhadap cadangan penubuhan gagasan Malaysia yang diumumkan oleh Tuanku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaya. Cadangan beliau merupakan untuk menggabungkan 5 wilayah, yaitu Malaya, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Perjuangan pelaksanaan MACC3 bermula di sini. UNCO di bawah pimpinan Tun Donald Stephen telah memainkan peranan penting dalam perundingan pembentukan Malaysia melalui pemeteraian perjanjian Malaysia tahun 1963. Akhirnya UNCO telah bergabung dengan sebuah lagi parti yang bernama Pertubuhan Pasok Momogun Bersatu dan seterusnya melahirkan apa yang kita kenali hari ini sebagai Pertubuhan Pasok Momogun Kadazan Dusun Bersatu atau United Pasok Momogun Kadazan Organization ataupun APCO. APCO sinonim dengan perjuangan MACC3. Sebab itulah APCO akan meneruskan ke semua aktiviti menyambut Hari Malaysia seperti yang kita telah lakukan selama ini. Kita juga akan meneruskan sambutan Hari Orang-orang Asal Sedunia seperti yang kita buat selama ini. Namun bermula pada tahun hadapan, yaitu tahun 2021, kita akan merayakan Human Rights Day setiap tahun. Sambutan ini akan kita laksanakan agar hak asasi manusia secara keseluruhannya akan terus ditegakkan dan dihormati. Sambutan Earth Day akan juga kita raihkan sebagai komitmen terhadap kelestarian alam sekitar yang semakin menjunam saban hari. Selain itu kita juga akan raihkan World Youth Day dan juga World Women's Day sebagai komitmen kita terhadap perjuangan belia dan hak-hak wanita. Belia dan beliawanis, khususnya millennials, adalah aset negara yang paling berharga sekarang. Mereka lah yang akan mencipta masa depan dengan pelbagai ciptaan, inovasi dan kreativiti. This is just a tap away. It is actually waiting to be unleashed. APCO akan pupuk bakat-bakat ini melalui pergerakan generasi muda ataupun GEMS. Manakala wanita adalah ciptaan Tuhan yang sangat istimewa dengan ciri-ciri discerning, listening, passion and care yang sangat penting dalam era digital di mana kemampuan mendengar dengan penuh empati terhadap maklum balas rakyat perlu digembelingkan sebagai jentera pembangunan ekonomi yang progresif dan berdaya tahan dan berdaya maju. Sebab itu pergerakan wanita APCO akan dijenamakan semula dengan prinsip yang lebih dinamik, progresif dan asertif dalam memainkan peranan untuk menjadi social activist, bukan sahaja terhadap pembangunan masyarakat terdekat, tetapi juga dalam pembangunan ekonomi dan ketamadunan manusia as a whole. Istimewa dalam hari yang bersejarah ini, dan bagi pihak kepimpinan serta seluruh ahli APCO, kami dengan iringan doa merekodkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kerana masih diberi platform untuk memperjuangkan nasib rakyat dan mewarisi sebuah wadah perjuangan kepada kami. Kami kepada Majlis Penasihat Parti, bimbinglah kami dan berilah kami azimat kebijaksanaan menerusi perjuangan ini. Rasanya setakat ucapan keterluadan, kongsikan, peringkuanangan kepada perjuangan APCO khususnya yang terdahulu tidak mencukupi. Terimalah janji kami untuk terus berjuang di atas panji-panji perjuangan APCO yang telah dilancarkan pada hari ini. Akhir sekali, saya ingin mengambil peluang keemasan ini untuk menjemput saudara-saudari di luar sana, tidak kira jentina umur, keturunan, agama, dan bangsa, supaya tampil ke hadapan menjadi ahli APCO untuk bersama-sama dalam perjuangan suci ini. Hubungi kami di FB, Twitter, YouTube dengan handle @APCO Malaysia dan juga di laman web APCO atau dengan menghubungi ketua-ketua cawangan atau ketua-ketua bahagian kami. Sekian peringkuanangan. Terima kasih. Aku di sini bersamamu. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah
kepada Parti APKO kerana berjaya dalam usaha untuk penjenamaan parti. Dengan penjenamaan ini, APKO akan lebih inklusif dan berupaya untuk lebih berkesan dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak dan nasib rakyat Malaysia, khususnya di negeri Sabah. Dengan lapisan kepimpinan yang ada sekarang dan sesudah penjenamaan dibuat, saya yakin APKO akan mendapat perhatian dan sokongan yang padat dari semua lapisan masyarakat. Teruskan perjuangan dengan ikhlas, berani dan cermalang. Kami EJK bagian APKO Bensiangan mengucapkan setinggi tahniah dan penghargaan di atas penjenamaan semula APKO. Kami yakin dan percaya penjenamaan semula APKO akan membawa APKO ke marju yang lebih cemerlang dan gemilang. Kami mengharapkan APKO akan terus membela nasib rakyat di negeri Sabah secara khusus dan Malaysia secara amnya. Selamat maju jaya dan selamat progresif daripada APKO Bensiangan Osok. Tahniah kepada barisan kepimpinan APKO kerana telah mengambil langkah berani untuk melakukan penjenamaan semula parti ini. Salam progresif dan selamat maju jaya daripada kami. Kami APKO bahagian Silam merakamkan tahniah di atas pelancaran penjenamaan APKO. Semoga APKO akan terus progresif, cemerlang, fokus, berani dan ikhlas. APKO! 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 Mengucapkan syabas dan tahniah kepada APKO di atas kejayaan penjenamaan semula APKO Malaysia. Kami percaya melalui usaha penjenamaan semula ini, APKO akan lebih mesra rakyat dan diterima oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengira bangsa dan fahaman agama. Kami juga percaya keterampilan baru APKO ini akan membolehkan APKO lebih bergerak membantu semua rakyat jelata di seluruh pelosok negara. Tahniah sekali lagi kepada APKO. Salam sejahtera. APKO bahagian Kota Kinabalu ingin mengucapkan syabas dan tahniah di atas penjenamaan baru parti kita. APKO progresif. APKO progresif. APKO